Saya Nur Hafizah Irfana binti Mat Husni, bernombor metrik E168700, calon bagi ijazah sarjana muda pengajian Islam Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Peranan Jahins dalam Perkembangan Islam di Sabah. Seterusnya adalah mengenai latar belakang kajian. Agama Islam menjadi sebuah agama yang telah berkembang luas dan semakin diterima masyarakat di serata dunia, termasuklah negara Malaysia yang meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi negara ini. Kemasukan dan perkembangan Islam di Sabah dapat dilihat semenjak daripada pemerintahan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu terhadap negeri ini. Perkembangan ini terus dapat dilihat sehingga ke hari ini apabila jumlah masyarakat Muslim di Sabah lebih mendominasi berbanding agama yang lain. Di sebalik kejayaan ini, pastinya terdapat usaha dan sumbangan daripada para tokoh dan agensi dalam memastikan dan menjayakan perkembangan Islam di negeri ini. Justru itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti dan menganalisis sejauh mana peranan dan fungsi salah sebuah agensi kerajaan Islam dalam mempergiatkan dan memperkembangkan lagi syiar Islam di Sabah. Agensi kerajaan yang dipilih adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS, yang merupakan sebuah agensi kerajaan yang berfungsi sebagai ejen pelaksana bagi melaksanakan dasar-dasar yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Selain itu, kajian ini turut memperlihatkan sedikit sebanyak hasil kemajuan dan perkembangan yang pernah dilakukan oleh pihak JAHINS dalam memastikan hal ehwal Muslim Sabah terus tetap terpelihara dan terjaga. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Suraya Sintang berkata, tindakan susulan daripada pihak berwajib sama ada yang melibatkan agensi kerajaan maupun tanggungjawab sosial dari pihak swasta dan NGO amat diperlukan bagi menangani permasalahan semasa masyarakat Islam di Sabah. Tidak dinafikan bahawa terdapat agensi-agensi yang bertanggungjawab dengan hal ehwal dakwah Islamiah melakukan pelbagai program yang bersifat ilmu pengetahuan tentang Islam di kawasan-kawasan pedalaman. Namun, program-program tersebut memerlukan kesinambungan yang berperancang. Perkara ini menunjukkan peranan agensi kerajaan sangat penting dalam menangani semua permasalahan dan isu semasa yang wujud melibatkan masyarakat Muslim di Sabah. Hal ini kerana penyelesaian terhadap permasalahan ini dapat membantu untuk memperkembangkan dan mempertingkatkan lagi syiar Islam di Sabah sekaligus memelihara kemaslahatan dan keperluan hal ehwal masyarakat Muslim dengan lebih baik lagi. Namun, terdapat dalam kalangan masyarakat yang tidak menyedari mengenai peranan besar Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dan berpendapat bahawa agensi kerajaan ini hanyalah melepaskan batuk di tangga dan tidak bersungguh-sungguh membantu menangani masalah masyarakat Muslim, apatah lagi untuk memperkembangkan Islam di negeri ini. Seterusnya adalah mengenai objektif kajian. Terdapat 3 objektif yang menjadi tujuan utama kajian ini dilakukan. Yang pertama ialah untuk mengkaji latar belakang sejarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Yang kedua ialah menganalisis peranan dan fungsi JAHINS dalam perkembangan Islam di Sabah. Dan yang ketiga ialah meneliti hasil kemajuan dan perkembangan yang dilakukan JAHINS untuk perkembangan Islam di Sabah. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan melalui sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, dokumen bertulis dan sebagainya akan dianalisis maklumat tersebut bagi memastikan semua sumber dan rujukan yang diperolehi bersesuaian dengan tema dan objektif kajian agar kajian tidak tersasar jauh daripada matlamat dan tujuan sebenar. Pengkaji turut menggunakan kaedah perpustakaan seperti tesis, kertas kerja dan sebagainya yang banyak tersimpan di perpustakaan. Malah, pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai agensi kerajaan ini. Seterusnya adalah dapatan kajian. Hasil daripada dapatan kajian saya pada bab 2 adalah mengenai sejarah latar belakang JAHINS. JAHINS telah ditubuhkan pada 1 Januari 1996.
Jahins merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Ketua Menteri Sabah yang telah ditubuhkan melalui Kertas Kabinet bertarikh 11 Ogos 1994 bagi menjadi ejen pelaksana dan penguatkuasa bagi melaksanakan dasar yang telah dikeluarkan oleh pihak MUIS. Misi Jahins adalah menjadi sebuah institusi berwibawa dalam mengembangkan syiar Islam dan melahirkan masyarakat sejahtera. Manakala visi Jahins adalah untuk mewujudkan pengurusan hal ehwal Islam yang cekap dan berkesan. Objektif agensi ini jelas untuk menjadi sebuah organisasi contoh dalam mengangkat martabat ummah ke arah pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat berasaskan nilai-nilai takwa. Sebelum penubuhan Jahins, pengurusan hal ehwal berkaitan agama Islam telah dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. MUIS berfungsi menjadi penasihat yang di-Pertuan Negeri dalam perkara-perkara tertentu yang disebut dalam enakmen majlis serta mengubah dasar dan polisi berkaitan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Sabah dan mengawasi pelaksanaan dasar berhubung dengan pentadbiran keadilan. Namun, pihak MUIS telah membahagikan tugas dan tanggungjawabnya kepada 3 agensi iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Jabatan Mufti dan Jabatan Kehakiman Syariah. Hasil dapatan kajian pada bab 3 adalah pengkaji dapat mengetahui peranan dan fungsi sebenar Jahins yang telah membawa kemajuan dan perkembangan baik terhadap Islam di Sabah. Terdapat 3 peranan utama yang difokuskan di dalam kajian ini seiring dengan matlamat Jahins sendiri, iaitu mengurus hal ehwal Islam melalui pendidikan, dakwah dan undang-undang syariah untuk mencapai kesejahteraan ummah. Maka, pengkaji akan memfokuskan peranan dari sudut penguatkuasaan undang-undang syariah, pendidikan dan dakwah. Daripada sudut penguatkuasaan syariah, Jahins memainkan peranan dalam menguatkuasakan undang-undang bagi isu sumbang mahram dan semua perkara yang berkaitan dengan produk halal. Jahins bertanggungjawab dalam menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada dalam enakmen undang-undang Islam iaitu bahagian penguatkuasaan undang-undang syariah. Bahagian ini akan bekerjasama dan berurusan dengan 3 agensi utama iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan pihak Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penguatkuasaan ini terjamin. Bahkan, pihak Jahins juga telah melaksanakan program pencegahan jenayah syariah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Sabah tentang kegiatan sumbang mahram. Program ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan pada setiap tahun oleh pihak Jahins. Manakala bagi isu produk halal pula, Jahins memiliki bahagian pengurusan halal bagi menguruskan dan memantau masalah yang berkaitan persijilan dan logo halal. Hub halal yang dibina oleh pihak Jahins pula telah memudahkan masyarakat awam untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan isu produk halal. Seterusnya adalah peranan Jahins dari sudut dakwah. Jahins sangat aktif dalam menyebarkan dakwah kepada non-Muslim. Antara aktiviti yang pihak Jahins lakukan adalah mengadakan program dialog harmoni yang menarik pelbagai agama untuk bersama mendengarkan dan menyaksikan diskusi dan pendapat menurut agama masing-masing. Program ini bertujuan untuk merapatkan hubungan di antara penganut agama yang ada dalam waktu yang sama mencuba memberi pemahaman bahawa perbezaan agama itu bukanlah masalah untuk bersatu dalam mengembangkan negara dan hidup secara harmoni. Selain itu, Jahins juga sangat aktif dalam membantu golongan mu'alaf yang masih kekurangan pendedahan dan penghayatan agama dengan menganjurkan pelbagai aktiviti dan program agama untuk mereka. Manakala dari segi pendidikan pula, Jahins memainkan peranan untuk memantau dan mengurus pentadbiran bagi sekolah rendah agama, sekolah menengah agama dan mahat tahfiz negeri. Jahins juga bertanggungjawab dalam menjadi setiausaha peperiksaan sekolah agama dan menguruskan persijilan. Hasil dapatan kajian pada bab 4 adalah mengenai perkembangan dan kemajuan yang diberikan oleh pihak Jahins untuk komuniti Muslim di Sabah.
Antaranya melalui penguatkuasaan undang-undang syariah bagi produk halal. Premis perniagaan sentiasa dipantau dan diawasi, malah pihak Jahins sering membuat pemeriksaan mengejut terhadap premis kedai seperti kedai makan, kedai runcit dan sebagainya untuk mengelakkan daripada berlakunya penipuan sijil dan logo halal. Pihak Jahins juga memantau kilang-kilang penyembelihan dan pengimport daging dari luar negara agar masyarakat Sabah mendapat sumber daging yang dijamin kebersihannya. Bagi dakwah terhadap non-Muslim pula, pihak Jahins berjaya untuk mengadakan ziarah ke rumah orang-orang tua bagi memperkenalkan golongan tua yang non-Muslim untuk mengenali agama Islam dan akhlak terbaik yang diajarkan oleh Islam. Jahins juga menyediakan peruntukan untuk membantu dan memberikan sumbangan kepada keluarga non-Muslim yang miskin di luar kota. Hal ini sedikit sebanyak memberikan pandangan positif agama lain terhadap agama Islam sekaligus menarik minat mereka untuk mendekati dan mempelajari Islam. Malah, Jahins juga berjaya untuk bekerjasama dalam menyambut Hari Tadau Keamatan yang merupakan perayaan utama bagi bangsa Kadazan Dusun yang merupakan bangsa yang paling besar populasinya di Sabah. Bagi dakwah terhadap mu'alaf pula, Jahins telah menyediakan kelas bimbingan bagi saudara baru seperti kelas bimbingan Fardu Ain dan kelas mengaji Al-Quran. Selain itu, Jahins juga berjaya untuk mengadakan sebuah program convention untuk saudara baru bagi memberikan semangat dan dorongan kepada mereka untuk melihat teman-teman yang lain maupun pihak yang terlibat dalam menyampaikan ilmu yang telah dipelajari dan disampaikan dengan baik kepada mereka. Jahins juga mendorong saudara baru untuk memohon zakat dan beberapa bantuan kebajikan daripada bahagian zakat dan fitrah MUIS sebagai tanda galakan dan dorongan bagi meningkatkan komitmen golongan ini kepada agama Islam. Seterusnya adalah mengenai rumusan dan kesimpulan. Secara kesimpulannya, Jahins merupakan sebuah agensi kerajaan yang aktif dalam melaksanaan perkembangan Islam di Sabah. Jahins juga begitu optimis dalam memainkan peranan penting untuk membantu melaksanakan perkembangan Islam di Sabah. Peranan utama yang dilakukan oleh pihak Jahins boleh dibagikan kepada 3 perkara, iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang syariah, dakwah dan pendidikan. Hasil positif yang boleh dilihat apabila Jahins memainkan peranan tersebut adalah dengan wujudnya kemajuan dan perkembangan Islam di Sabah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.